untuk soalan akaun yang semalam kita bincang tu, okay, aku nak start daripada yang macam mana nak solve je lah. So dalam soalan ni tak payah nak buat adjusted trial balance, just terus buat income statement, financial position dengan equity, change in equity statement. So yang pertama ialah goods purchased on 28 December 2019 for RM70K had not been accounted for or included in the physical stock count at 31 December 2019. Okay, physical stock tu adalah inventory company. So dekat sini untuk yang pertama, ambil inventory punya nilai, iaitu closing inventory. Tengok yang nombor 2, closing inventory je 220,000. So ambil RM 220,000, okay, tambahkan dengan RM 70,000. So akan dapat RM 72. So dapat jawapan dia 290,000. So 290,000 ni consider as closing inventory. Sebab ini purchase kita beli stok. So bila beli stok, dia punya transaksi akan direct terus ke closing inventory. Okay, selain cerita untuk apa-apa purchase ataupun jualan stok memang akan direkodkan dalam stok inventory. Okay, settle yang pertama, closing inventory. So nanti 290 ni akan masuk ke dalam income statement. Okay, dia akan masuk income statement bahagian yang cost of goods sold. So yang nombor 2, dia kata closing inventory je adalah 220,000. So tadi kita dah kira sekali 220,000. So kita dah dapat new closing inventory. Kenapa 70,000 tu tambahan 220,000? Sebab 70,000 tu belum lagi diletakkan dalam physical stock punya kira-kira. So that's mean closing inventory yang pada 31 Disember tu belum lengkap lagi. Jadi kita kena lengkapkan dia dengan cara tambahkan dengan 70,000. Okay, settle yang pertama. Okay, point yang ketiga. Ini point 1 dengan point 2. Okay, point yang ketiga, depreciation is to be charged as follows. Okay, leasehold. Okay, A, leasehold premise 2%, leasehold 2% on cost. Okay, on cost ni keyword bagi straight line method. So straight line method ialah cost darabkan dengan nilai depreciation tu. Darabkan tu, lepas tu darab dengan tahun. Kalau contoh dia kata dikira setengah tahun, darab 6/12. Kalau dikira dia tak cakap apa-apa, that's mean kita assume as annually, setahun, darab 1 ataupun 12/12. So untuk leasehold, kira-kira okay, kita tengok leasehold berapa cost dia. Okay, leasehold premise as cost 3,000, bukan 3,000, 3,900,000, 3.9 juta lah. Okay, darabkan 2%. Okay, darab 1, dapatlah jawapan dia. Okay, berapa? Jom kita kira. Kira 39,000,000 darab 2/100 darab 1, 78,000. 78,000. So 78,000 ni satu akan masuk dalam income statement. Bahagian expense.
Okay, satu lagi akan masuk dalam financial position. Bahagian accumulated depreciate. Accumulated depreciate. So dekat sini akan masuk dalam expand. Dekat financial position, nilai ni akan masuk dalam accumulated depreciation. Oh sorry. Okay, akan masuk dalam accumulated position. Okay, same goes to next. Plant and machinery. Okay, plant machinery. Sama je. Ambil nilai dia, berapa nilai dia? Plant and machinery. Plant machinery at cost 820,000. So ambil 820,000. Darabkan berapa nilai depreciation dia? 10%. 10% darabkan 1. Okay, jawapannya 82,000. 82,000. Okay, 82,000. Sama pun masuk dalam income statement dengan financial position. So ni masuk dalam expand, ni masuk dalam accumulated depreciation. So untuk menjawab ni, untuk settle one by one, kita kena buat macam ni dulu. Dekat atas kertas, susun dulu satu persatu dia punya point. So next kita same goes to si plant motor vehicle lah. Okay, vehicles. Okay, berapa nilai vehicles? Nilai vehicles at cost 300,000. Okay, ambil 300,000. Darabkan berapa nilai depreciation dia? Berapa nilai depreciation nya? 20%. Darab 20%. Darab 1. Okay, kita kira-kira 300,000. 300 darab 20%. Okay, 60,000. 60,000. Okay, sama juga. Pergi ke income statement dengan pergi ke financial position. Okay, ini pergi ke expand, ini pergi ke accumulated depreciation. Settle untuk depreciation. Okay, kita pergi ke point yang keempat. Okay, kita pergi ke point yang keempat, iaitu the entity charge depreciation of leasehold premise. Okay, leasehold premise and plant and machinery as administration expense, and depreciation of motor vehicle as distribution expense. Okay, first kita cari berapa banyak admin expense. So dekat sini administration expense ialah 450,000. So note dekat sini. Okay, ni yang keempat So administration expense. So tadi 450,000. Okay, 450,000. Okay, dia kata yang dalam admin expense ni cuma tambah rekod untuk depreciation leasehold dengan plant machinery. So tadi leasehold punya berapa? 78,000. So dekat sini tambahlah 78,000. Okay, tadi sekali lagi dia kata tambah dengan plant machinery. Okay, tambah plant machinery punya depreciation 82,000. So masuk kat sini 82,000. So totalkan. So 450 tambah 78 tambah 82. So 610 610,000. Tu administration expense. So next dia kata administration and depreciation of motor vehicle as distribution expense. Okay, distribution expense.
So distribution net spend 340,000. So tambahkan dengan depreciation motor vehicle. Ni nampak ni, depreciation motor vehicle adalah 60,000. So dekat sini tambahkan 60,000. So total dia tambah 60,000, 400,000. Okey, semua ni nilai 610 masuk income statement bahagian expand. Yang ni masuk sama juga sebab dia expand, income statement bahagian expenses. Okay, done. Alright. Okay, kita pergi yang ke-5 Okay, kita pergi yang ke-5 B. Alright. So dia kata the charge for corporation tax for the year ended 31 December 2019 is estimated at 50% of the profit before tax. Okay, dia kata 50% of profit before tax. Okay, untuk income statement dalam soalan ni merupakan income statement bagi sebuah corporation. So, bila kita dah dapatkan gross profit atau loss, kita mesti akan tambah revenue dan tolak expend. So hasil itu kita akan assume as net profit. Tapi sebenarnya belum lagi, sebab kita kena tolakkan dengan corporation tax, baru dapat untung yang betul-betul bersih. So nanti daripada sini, untuk yang bahagian sini 50%, okay, kita kena darabkan dengan profit before tax. So nanti akan dapat exact number. Okay, akan dapat exact number. So nilai yang 50% ni akan masuk dalam income statement. Apa kena buat? Profit tolakkan dengan ni nilai apa tax ni, yang XX ni, hasil darab tadi. So dapatlah jawapan net profit. Nanti dia akan dapat betul-betul net profit. Dia akan dapat net profit macam tu. Okay, next kita pergi ke yang ke-6. Yang ke-6, a final dividend of 5 cents per share was paid to the ordinary shareholder on 31 December 2019. However, this payment has not yet been recorded in the account. So, kat sini kita kena tambah satu item dalam untuk dividend paid, iaitu dividend for ordinary shareholder. Okay, untuk soalan ni, okay, first kita kena cari berapakah ordinary shareholder stock. Okay, kita tengok dekat trial balance. Okay, dalam soalan ni paling atas sekali kita tengok, dia kata Delima Berhad is a furniture company with a share capital of 2,380,000, comprising 4760000 ordinary share. So dekat situ kita dah jumpa berapa banyak ordinary share. So kita ambil 4,760,000. So ni adalah ordinary share or stock lah, ataupun stock. Okay, ni ordinary share. So kita kena darabkan dulu. Darabkan dengan berapa dekat soalan dia? Dia kena darab 5 sen. So mesti darab 0.05 sen lah, 5 sen. Nanti akan dapat jawapannya. So 4760000 darab 0.05 akan dapat 238,000. Okey, nilai ni akan pergi ke retain
earning calculation. Okay, apa itu retained earning calculation? Okay, kita tengok kat sebelah. Macam mana nak kira retained earning? Retained earning calculation. Okay, retained earning calculation ialah balance awal. Balance pada awal bulan, balance awal bulan retained earning. Contoh dekat trial balance, retained earning. Okay, contoh kat soalan ni, retained earning yang lepas ialah 74,000. So rekodkan 74,000. Okay, apa yang kita kena tambah? Okay, tambahkan dengan net profit. Okay, tambah XX. Okay, tambah net profit. Okay, then tolak dividend paid. So nanti nilai yang ni, nilai bawah ni 238,000 ni akan rekod as dividend paid. Dia akan letak kat sini. Dia akan letak dekat area sini. Tetapi dalam trial balance soalan ni ada satu lagi dividend paid, iaitu interim ordinary dividend paid. So letak kat sini. So sini tambahkan 2 ni dulu. Lepas tu pindah ke sini. Consider as tolak. So ni dengan ni tambah. Lepas tu ni hasil dia. Ni pergi ke sini, tolak akan dapat lah final retained earning. So nanti akan dapat ni lah ending retained earning. So nilai ni akan pergi ke financial position, kedudukannya dekat owner equity. Macam tu. So nanti nilai hasil lah dapatkan final retained earning ni akan bawa ke ke final retained ke owner equity. Okay, next kita tengok. So okay, last yang terakhir, nombor 7 half year debenture interest is to be provided for. So dekat sini debentures dia baru bayar separuh je dulu, half. So ada lagi separuh je masih teraccrue ataupun belum settle lagi lah. Okay, dekat sini kita tengok, kita pergi dekat trial balance. Okay, trial balance pergi tengok kat bahagian debenture stock. Okay, debenture stock berapa? Debenture stock kena darabkan dengan interest of the debenture tu lah. Macam dekat sini 8%. So nanti ambil nilai debenture stock ialah 250,000. Okay, darabkan dengan 8%. Okay, akan dapat 20,000. Tetapi dia kata je bayar separuh tahun dulu. Okey, darabkan dengan 1/2 ataupun 6/12. Okey, dapatlah 10,000. Okey, dapat 10,000. So dekat trial balance dia dah bayar dulu debenture interest 10,000 kalau tengok kat trial balance. Kalau tengok kat trial balance 10,000. So 10,000 ni consider as accrued debenture. Debenture stock lah. So debenture interest. So benda ni nak letak mana? Okey, letak dekat, pergi ke financial position.
position bahagian current liability. Okay, itu saja untuk bahagian additional information. Sinilah. So ni cara calculation dia. Ni what to expand. Kat sini betul macam ni. Itu bahagian calculation.